Doa ini bukan calang-calang doa. Doa ini tuan-tuan manfaatnya sangat besar. Walaupun bacaannya ringkas. Tara mana besar? Nabi sebut man qala hina yasma'un nida halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa-siapa hak membaca doa yang dibacakan tadi setiap kali dengar azan, halat lahu syafa'ati, berhak dapat syafaat aku, will be granted intercession, pasti dapat, kata Nabi, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam doa itu yang kita sebutkan adalah perkataan maqamam mahmuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Datuk Pengusi, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Khalifah Taman Jaya, Kuala Terengganu. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam rangka ceramah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf. Hujan lebat dah tuan-tuan. Lebat sungguh, putih jalan, tak nampak benda. Jadi tak boleh nak laju tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk kita nak merenung. Ada satu bacaan yang kita baca setiap kali kita mendengar laungan azan. Apakah bacaan ini? Bacaan berbentuk doa. Semua orang hafal doa ini. Doanya berbunyi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Doa ini saya ingat antara doa yang paling popular sekali lah. Daripada kecil lagi kita mendengar doa ini, iaitu dibacakan setiap kali kita mendengar laungan azan. Doa ini bukan calang-calang doa. Doa ini tuan-tuan manfaatnya sangat besar. Walaupun bacaannya ringkas. Tara mana besar? Nabi sebut man qala hina yasma'un nida halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa-siapa hak membaca doa yang dibacakan tadi setiap kali dengar azan, halat lahu syafa'ati, berhak dapat syafaat aku, will be granted intercession, pasti dapat, kata Nabi, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam doa itu yang kita sebutkan adalah perkataan maqamam mahmuda. Ya Allah, berikanlah dia, kalau terjemah di televisyen TV1 dia tulis maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang diterjemahkan. Apa maksud sebenar maqamam mahmuda itu? Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan maqamam mahmuda ini ada 4. Pertama sekali adalah baginda akan diberikan kelebihan untuk beri syafaat pada manusia pada hari kiamat. Ini pendapat yang paling sahih. Ada juga pendapat mengatakan Nabi maqamam mahmuda ni maknanya pemberian liwa'ul hamdi pada hari kiamat. Bahasa mudahnya, Nabi pegang bendera pada hari kiamat
menjadi ketua kepada manusia. Yang ketiga, ada pandangan mengatakan maqam mahmudah ini adalah Allah akan dudukkan Nabi bersama-sama di sisi Allah, di kursinya pada hari kiamat nanti. Dan yang keempat, ada yang mengatakan baginda Nabi diizinkan untuk mengeluarkan umatnya daripada neraka menggunakan syafaat dengan izin Allah. Jadi semua ini memberi rangkuman, kita boleh faham mudah. Maqam mahmudah ini adalah kedudukan istimewa di hari kiamat. Maka Nabi kita, dia nak supaya dialah yang terpilih menjadi ketua. Kenapa Nabi suruh kita doakan dia dapat kedudukan ini? Kerana saingannya begitu sengit. Dia macam pilihan raya juga tuan-tuan. Calonnya bukan 3 penjuru, 2 penjuru, 4 penjuru ni. 144,000 penjuru. Ramai sangat calon-calon yang berkelayakan. Siapa? Kita dah. Kita ni cak ayam tak layak dapat. Saingannya adalah antara Nabi-Nabi. Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita, Abu Zar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi, Ya Rasul, kam wafa' iddatul anbiya? Jumlah Nabi ni berapa sebenarnya ya Rasul? Nabi jawab, 100,000 wa 24,000 alfa. Jumlah Nabi ada 124,000 orang. Bayangkan tuan-tuan, pencalonan untuk dapat maqam mahmudah ada 124,000 orang. Wa rusulu min zalika 315 jamman ghafira. Dan jumlah rasul saja ada 315. Jumlahnya begitu banyak kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi saya malam-malam ini kira nak jadi campaign manager lah kepada Nabi kita. Minta je sebaik tuan-tuan di sini tolong undi Nabi kita. Undi. Ini macam peraih undi jugalah ni. Undi, afundi Nabi kita. Masa bila nak diundi, setiap kali dengar azan. Maknanya sehari 5 kali kita tolong doakan biar Nabi dapat. Kenapa kita nak pilih Nabi kita? Banyak sebab. Selain daripada faktor kita cinta pada Nabi, faktor Nabi ni cinta pada kita dan macam-macam sebab yang lain. Nabi kita kalau banding dengan Nabi-Nabi yang lain, masih baginda kita ni Nabi yang terbaik. Nabi ni tuan-tuan, kalau kita nak banding, jangan banding dia dengan kita. Kita dengan Nabi ni beza. Dengan tapak kaki Nabi pun tak layak banding dengan kita. Nabi ni kalau nak banding, dia kena banding apple to apple. Jangan banding apple dengan dokong, tak boleh, tak edih. Dokong manis, tak edih. Dia kena apple to apple. Jadi nak banding Nabi kita, kena banding dengan Nabi-Nabi juga. Maaf, bukan kita menafikan Nabi lain. Tapi Nabi kita memang layak dapat. Apa sebab? Banyak hari antara hari. Takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi. Takkan semulia Nabi Muhammad. Nabi kita paling layak. Sebab itulah Nabi kita pernah berdoa. Kata Nabi, Sallallahu lil wasilata. Fa innaha manzilatun fil jannati. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi. Doalah untuk aku supaya dapat satu wasilah. Iaitu satu kedudukan yang istimewa dalam surga. Yang tidak akan dikurniakan kepada siapa pun di kalangan hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya nanti. Kata Nabi. Sahabat tanya apa ganjaran kalau doa ya Rasul? Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafaati. Siapa hak sudi doa kepada Allah supaya aku dapat wasilah itu, aku jamin dia dapat syafaat aku. Hadis riwayat Muslim. Jadi teruskan mengundi supaya Nabi kita dapat gelaran itu. Timbul pertanyaan, apa sebab Nabi kita layak? Tuan-tuan sekalian, Nabi kita ni banding dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi kita ni layak dapat, pertama, dia paling berat ujian. Walaupun kita baca sejarah, Nabi-Nabi yang lain banyak ujian. Tapi tak seberat ujian Nabi kita. Dan Nabi kita juga adalah Nabi yang paling sabar sekali. Bagaimana kita kata Nabi ni berat ujian? Tuan-tuan, Nabi ni
Kalau dia demam, demamnya lebih panas daripada orang lain. Allah beri Nabi sakit double. Dia tak beri pada orang biasa. Nabi saja dapat double sakit. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah dia jenguk Nabi. Masa tu Nabi demam. Dia jenguk Nabi. Dia pun tanya, "Ya Rasulullah, innaka latu'aku waq'an syadidah." Ya Rasul, saya tengok tuan ni demam saja. Tapi demam tu lain pada orang. Macam berat tu lain. Dia pun pegang Nabi. "Ya Rasul, panas je badan. Panas lain daripada orang." Jawab Nabi, "Ajal. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Ya, benar. Saya kalau Allah beri sakit, sakit saya sama macam dua orang biasa sakit, kata Nabi. Mana sakit dia double, dua kali ganda. Abdullah bin Mas'ud tanya, "Zalika anna laka ajrain?" Adakah Tuhan buat begitu kerana nak beri tuan ni pahala banyak? Jawab Nabi, "Ajal, zalika kazalika." Memang itulah sebabnya, kata Nabi. Tak ada lah sebab lain. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu saja sudah jadi penyebab kita kena beri kedudukan yang terbaik di hari akhirat pada Nabi kita. Sebab dia menderita untuk umatnya banyak sangat. Jadi kita bagilah dia special kedudukan di padang mahsyar di hari akhirat. Itu pertama. Hak kedua, Nabi kita ni dia punya kesabaran dia berbanding dengan Nabi-Nabi lain itu luar biasa. Tak ada dalam sejarah Nabi-Nabi yang mana boleh lawan kesabaran Nabi kita. Buktinya, ni bukan kita nak merendahkan Nabi-Nabi yang lain-lain. Tidak. Ni kita nak, sebab nak kempen manager ni kita kena tunjuk calon kita yang terbaik. Kita ambil contoh. Tuan-tuan sepanjang dengar ceramah, sirah, baca sirah pasal Nabi, pernah tak Nabi kita doakan umat dia turun bala? Pernah atau tidak? Jawapannya never. Nabi kita dia tidak pernah pun minta supaya diturunkan bencana kepada umatnya yang tak erti bahasa. Tak pernah. Memang bukan PA Nabi kita. Baik. Bagaimanakah pula dengan PA atau tabiat Nabi-Nabi yang lain? Tuan-tuan kalau tengok sejarah, berapa banyak umat dulu dihancurkan. Ada umat yang disumpah jadi begini, jadi begini. Kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Arab Saudi, ada tempat yang sumpahan Nabi-Nabi ni yang kita dilarang pergi tengok. Ada laut mati di Jordan. Ada banyak tinggalan umat-umat dahulu yang merupakan tinggalan kerana kemurkaan Allah, kerana doa Nabi masing-masing. Banyak. Nabi kita ikut tak cara itu? Tak ikut. Kita ambil contoh Nabi Nuh AS. Ini tidak mengurangkan hormat kita pada Nabi Nuh. Tapi disebabkan cerita ini direkodkan dalam Quran, maka menjadi pelajaran untuk kita. Iaitu ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia tidak ramai yang beriman. Disebabkan itu Nabi Nuh berdoa supaya Allah musnahkan semua orang kafir. Nabi Nuh doa, dan doa itu direkodkan oleh Allah dalam surah Nuh ayat 26 sampai 27. Wa qala Nuhun rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan, jangan kau biarkan seorang pun orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Jika engkau tinggalkan mereka hidup, nescaya mereka akan melahirkan pula anak-anak yang menyesatkan orang dan menjadi kafir. Allah luluskan permintaan Nabi Nuh, datang banjir besar. Banding dengan Nabi kita. Tergamak tak dia doakan gitu kepada orang Taif? Tak tergamak. Padahal orang Taif itu datang malaikat untuk offer. Nabi Nuh tak ada malaikat datang offer. Wahai Nuh, warna gamak, nak suruh aku buat bala apa ke puak-puakmu ni? Oh, beres lah, pergi banjir. Tak. Nabi Nuh tidak di offer, dia minta. Nabi kita bukan nak merendah Nabi Nuh, tak. Kita sayang Nabi Nuh. Nabi Nuh kita hormat dia. Tapi Nabi kita ketika pergi ke Taif, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi berdakwah ke Taif. Pergi dengan Zaid bin Harithah.
Kampung tu bukan kampung orang lain, kampung moyang dia. Bukan macam kita, macam daripada Terengganu, kalau merantau ke Sarawak, Sabah, itu kampung orang. Tapi kalau setakat pergi ke Kelantan, Pahang, saudara kita belaka di situ. Jadi kita rasa sedih kalau orang hina kita. Nabi pergi ke Taif kena hina. Taif tu kampung moyang dia. Sebab moyang dia nama Atikah. Atikah ini isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf, isterinya nama Atikah. Atikah orang Taif. Bukan kampung orang, kampung moyang dia. Tapi dia dihina, dibaling dengan batu sampai berdarah dekat dengan kepala, meleleh sampai ke buku lali dalam riwayat. Datang malaikat Jibril, bawa pula satu malaikat lain. Sampai Nabi tanya, malaikat mana aku tak kenal. Oh, ini malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah. Apa membawa malaikat lain? Wahai malaikat gunung, merayak sendirilah ke Nabi. Begini ya Rasulullah. Kami tak tahan tengok Tuhan ni kena hina begini. Kalau Tuhan nak, saya boleh timpa Al-Akhshabain. 2 gunung paling besar di Mekah, saya boleh angkat, timpakan pada orang Taif. Tuhan titah je. Titah patik junjung. Tapi apa jawab Nabi? Jangan. Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan kata Nabi. Aku doa pada Allah. Biarlah Allah keluarkan daripada tulang sulbi keturunan mereka ini, keturunan anak cucu yang akhirnya akan sembah Allah, yang takkan sekutukan dengan apa-apa pun. Hadis riwayat Bukhari. Boleh je Nabi doakan seperti yang Nabi Nuh doakan. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun orang kafir tu di muka bumi. Biar mati belaka pada muka. Tapi tak. Nabi dia wawasan jauh. Ya Allah, aku berdoa supaya dari tulang sulbi mereka nanti keluar anak cucu yang sembahmu, ya Allah. Jadi jangan usik mereka, ya Allah. Dan memang akhirnya Bani Thaqif yang bermukim di Taif tahun 630 Masih beramai-ramai datang jumpa dengan Nabi, peluk Islam beramai-ramai. Dan Taif sekarang ni kalau kita pergi pun di situ ada Masjid Ibn Abbas, ada Masjid Adas, macam-macam tinggalan-tinggalan Islam di sana. Ini Nabi kita, orang baik sangat tuan-tuan. Dia jenis tak ada doa, tak molek ke orang. Tu perangai Nabi kita. Dalam cerita yang lain pernah Nabi dia marah kepada beberapa orang munafik di Madinah. Antaranya Abdullah bin Ubay. Tetapi Nabi ni, dia sendiri dia tak marah. Tapi Abdullah bin Ubay yang benci pada dia. Nabi tak marah dia. Bukan tak marah. Marah dalam arti kata profesional. Tapi ketika dia meninggal, Nabi ziarah. Macam kita marah tak profesional. Marah, dengar orang tu meninggal pada muka. Pada muka je kita. Molek dia mati. Kalau kita lah. Tapi tak, dia profesional. Bahkan anak-anak kepada orang munafik semua sahabat Nabi. Nabi dia style, dia orang dakwah. Ayah melentang, tak apalah. Aku kawan dengan anak dia. Sebab itu berapa ramai anak-anak orang munafik adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dan mereka juga mati mulia. Sebagai contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak kepada Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi. Mati syahid dalam peperangan Yamamah. Sama juga seorang lagi sahabat Nabi namanya Hanzalah bin Abi Rabi'. Abi Rabi' ini timbalan presiden munafik. Presidennya Abdullah bin Ubay. Timbalan presiden Abi Rabi'. Pemimpin besar munafik Madinah. Juga salah seorang sahabat Nabi dan dia mati syahid. Dia mati syahid selepas menyahut seruan jihad. Dia mati dalam keadaan belum mandi wajib. Saya ingat tuan-tuan pernah dengar cerita ini. Hanzalah ini. Dia baru nikah. Nikah siang, nikah maghrib agaknya. Malam tu tidur dengan isteri, hubungan suami isteri, tak dah mandi. Ingat pagi esok nak mandi. Sebelum subuh, semboyan memanggil perang. Mandi wajib tak lagi. Pakai lagi perang. Perang mati.
Jadi kata Nabi, aku nampak malaikat turun, mandikan jenazah Hanzalah. Itu anak timbalan presiden munafik tu. Sahabat gini dengan Nabi. Nabi dia baik dengan orang. Dia tak ada dendam. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, benda jahat dia tak buat. Dia ni, la ilaha Allah, memang samsing sungguh. Dalam Quran, ada 17 ayat cerita kejahatan dia. Orang kalau sampai peringkat Quran cerita jahat dia, jahat sungguh. Jahat sungguh lah orang tu. 17 ayat. Surah An-Nisa ayat 72 pasal Abdullah bin Ubay. Surah Al-Ma'idah ayat 51, 52, 53. Cerita pasal Abdullah bin Ubay. Surah At-Taubah ayat 74, ayat 80, ayat 84. Cerita pasal Abdullah bin Ubay. Surah An-Nur ayat 11 dan 33 itu komplit cerita sebab dia fitnah Aisyah. Sampai Allah kena betulkan bagaimana cara nak menyikapi berita palsu bersama itu. Siapa admin WhatsApp grupnya? Hak sebar berita. Abdullah bin Ubay. Dia adminnya. Dan ada satu surah khusus cerita perangannya, surah Munafikun. Ayat 1 sampai 8. Tegamuk dia buat character assassination. Dia nak buruk ke image Nabi, payah. Sebab Nabi ni dia bersih. Dia bersih. Dia image dia daripada kecil dia rasuah. Tak ada perempuan skandal. Tak ada nipu, pedak. Daripada kecil panggil Al-Amin. Jadi Nabi punya karakter strong. Tak boleh nak gugat lagi. Jadi cara Abdullah Ubay buat adalah bunuh karakter orang keliling dia. Jadikan isteri-isteri Nabi sebagai liability. Antaranya memfitnah Aisyah, ada skandal dengan Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan ini direkodkan dalam Quran. Baik tu orang munafik ni tuan-tuan, susah kita nak berurusan dengan mereka. Hari ni sekeliling kita orang munafik berlambak-lambak. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu dia pun cerdik. Mulut manis, hatinya bak iblis. Mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah. Mulutnya memuji tapi hatinya mencaci. Mulutnya bermanis-manis tapi hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi setan. Tanda munafik nyata, bercakap mengulung lidah, berjalan mengendeng tapak, berdepan mengaku teman, bila di belakang dia memungkak. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkih, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Sama. Kalau kita berhadapan dengan orang perangai begini, apa reaksi kita? Kita akan marah. Orang nipu kita. Berapa orang kita dengar? Dia kena tipu dengan seseorang, dia dendam pada orang tu, bukan dengan orang tu saja, seluruh keturunan dia dendam. Kata, sampai tengok rumah orang tu pun dia tak ambuh. Dia sanggup pergi bandar ikut jalan ladang, tak apa. Bapa pun tak ikut jalan besar. Serabut aku tengok atap rumah dia, aku jadi nak marah. Tak profesional. Kita bermusuh dengan ayah dia. Sampai anak orang tu, isteri orang tu, bibi orang tu, kucing orang tu pun jadi masalah pada kita. Sebab kita tak ada tasawuf. Tak bahasa mudah. Tak ada tasawuf. Kita hukum satu keluarga. Dengan atap-atap rumah dia kita marah. Nabi tak profesional. Abdullah bin Ubay tak suka aku. Okey. Tak ada masalah. Aku baik dengan anak dia. Dan anak dia jadi pejuang Islam pula lagi. Orang baik macam ni, tuan-tuan tak nak undi. Kena undi tuan-tuan. Ni orang calon terbaik sekali. Baik sangat Nabi kita. Baik sangat. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia datang jumpa Nabi. Ya Rasul, Abah meninggal. Dia kata tak apa, aku pergi lah. Boleh tak, anak Abdullah bin Abdullah kata, boleh tak minta jubah selai? Nak ambil jubah. Nak buat kain kapan untuk Abah. Cari lah. Maluk aswad ambil. Bayang hati manusia baik macam ni. Musuh meninggal, jubah dia buat kain kapan. Jahat-jahat Abdullah bin Ubay, kain kapan dia jubah Nabi, tuan-tuan. Ini Nabi. Bawa pergi. Abdullah bin Ubay sahabat dia. Takkan dia tak beri. Walaupun ayahmu tu masalah ngaku. Nabi profesional. Pergi. Jenazah.
Maka Nabi pun bergerak pergi rumah Abdullah bin Ubay. Pergi dengan Umar Al-Khattab. Ketika Nabi pergi dengan Umar Al-Khattab, turun ayat Quran. Tidak membenarkan Nabi ziarah. Nabi berhenti, Umar tarik baju. Ya Rasul, ayat dah turun. Takkan nak pergi. Bos tak pergi ni. Munafik ni. Nabi kata ginilah. Allah kata kalau aku doa untuk dia 100 kali pun tak akan diampunkan. Aku doa ke dia lebih pada 100 kali. Mudah-mudahan diampun. Ini Nabi kita. Umar tak, ya Rasul, tak payah pergi lah. Nabi ni dia sahabat. Dia kenal ke Balu ni, anak ni semua. Tapi sebab Allah tak beri, dia tak pergi. Hati dia nak pergi sangat. Ni Nabi kita, profesional. Sama juga kalau kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni tuan-tuan, ingat tak cerita Nabi Yunus ketika dia jatuh dalam laut, kena makan dengan ikan. Apa puncanya Nabi Yunus? Sebab itu dalam Quran, dalam surah Al-Qalam, ayat 48-50, Allah gunakan perkataan mula-mula cerita Nabi Yunus. Allah Ta'ala sebut, Fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap segala ujian yang menimpa kamu. Masa tu Nabi kena uji teruk. Nabi di Mekah dituduh sebagai penyair. Dituduh gila kuasa, gila pangkat. Orang fitnah kata Nabi ni gila kuasa. Mu sekolah pedok. Membaca dok pandai, menulis dok pandai. Ada hati nak jadi yang Muhammad. Sudah-sudahlah mimpinya wahai Muhammad. Mu ingat Tok Kim mu yang YB. Ayo Tok Pak saudara mu YB. Mu ingat mu boleh jadi YB juga. Apa orang lain tak kerti? Orang fitnah macam-macam pada dia. Ketika dia down, apa Allah sebut pada Nabi? Fasbir li hukmi rabbik. Muhammad, mu kena sabar. Wala takun kasahibil hut. Mu jangan ikut perangai orang hak dalam perut ikan. Allah Ta'ala sebut pada Nabi kita. Mu jangan ikut orang hak dalam perut ikan. Iznada wa huwa makzum. Ketika dia berdoa dalam keadaan dia marah kepada kaum dia. Apa kena mengena Nabi bersabar dengan cerita orang dalam perut ikan? Ayat itu tak sebut perkataan Nabi Yunus. Tapi semua orang tahu cerita Nabi Yunus. Duduk dalam perut ikan. Kenapa Nabi Yunus duduk dalam perut ikan? Allah nak beri pelajaran pada dia. Dengan umat ni, jangan merajuk. Mu berdakwah dengan umat, jangan peduli. Netizen ni, kalau nak layan, tak terlayan. Dia kritik kita siang malam. Akhirnya mu letak jawatan. Mana boleh? Dakwah mesti terus jalan. Nabi Yunus ceritanya gini. Dalam tafsir menyebut, dia berdakwah selama 30 tahun. Allah hantar dia berdakwah di satu tempat di Mosul, Iraq. Di Ninawai, spesifik nama tempat tu di Ninawai, di Mosul, Iraq. 30 tahun dia berdakwah dengan orang kampung situ, tak ada orang ikut dia punya ajaran. Pengikut dia 2 orang je, Rubil dan Tanuh. Bayangkan ceramah 30 tahun, anak murid 2 orang. Hak tu je lah hak mari. Hak lain tak pernah mari. Nabi Yunus ni sabar lagi. 30 tahun ni terror tuan-tuan. Tanya guru takmir. Sanggup tak ngajar masjid setahun, anak murid 2 orang. Pengusi dengan melari masjid. Tak ada melari kan, payah juga. 2 orang je. Muka hak tula. Tapi Nabi Yunus ni sabar lagi. 30 tahun. Akhirnya, dia tidak marah kepada 2 orang ni. Dia pelik apa hak lain tak mari. Jadi kata Nabi Yunus, tak apalah. Saya nak pergi berehat seketika. Jadi minta izin pada jemaah, saya nak belayar. Sebenarnya dia merajuk. Naik kapal, jatuh. Cerita tu panjang lah. Jatuh laut, telan ikan dalam ikan lah dia. Dia zikir, bertaubat pada Allah. Tuan-tuan balik kan boleh rujuk. Ada surah khusus, nama surah Yunus. Ayat 98 bermula cerita dia. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 87 sampai 88. Dalam surah As-Saffat, ayat 139 sampai 148, ada cerita Nabi Yunus. Cerita Nabi Yunus ni sebenarnya nak memberi pelajaran kepada asatizah.
Guru-guru, tok-tok guru, ustaz-ustaz, penceramah, ulama. Jangan merajuk dalam perjuangan. Dalam berjuang, terutama mengajar kitab apa semua, jangan merajuk. Sebab ada masa kita merajuk, orang tak ramai. Oh tengok penceramah lain, bila mari, oh penuh orang. Sampai panggil rela, jaga apa semua gini-gini ni. Tentang aku ni bukan penceramah TV, tak ada orang mari. Oh kalau penceramah TV, penuh orang. Penuh. Orang ni sponsor, orang ni sponsor. Sebab penceramah TV. Aku penceramah CCTV, dia kata. CCTV. Jauh pula gambar tu CCTV, dia kata. Kalau penceramah TV kat ni, orang penuh sampai sini. Jangan merajuk. Buat kerja agama jangan merajuk. Ada follower ke, tak ada follower ke. 2 like. Ada penceramah gila like. Oh letih penceramah kalau gila like. Jangan ceramah. Ha? Dia tengok, alah 2 je like. Tambah aku lah like dah 3 like. Dia sendiri like. Berat penceramah gila like ni. Lepas tu saya marah, tegur kau lah penceramah muda lah. Kita dah senior sikit kan. Awak nak ceramah jangan buat macam jual barang bandar. Sebelum mula ceramah, kita akan mula ceramah selepas kita dapat 100 view ya. Jadi tolong share. Like. Share. Tat. Ini macam jual bandar. Jatuh standard. Awak nak ngajar kita kan? Tak ada orang mengajar je lah. Nabi Yunus 30 tahun. Sabar lagi 2 orang. Sabar lagi. Lepas tu penceramah tak boleh mengajuk. Ada penceramah kuat mengajuk, kita pun dengar. Ingatkan penceramah mengajuk ni orang pencen. Tak. Penceramah muda kuat mengajuk. Kadang masjid minta nak azan syak ya. Tengah-tengah ngajuk semangat. Mari bila saman. Hantar surat saman. Sila berhenti isa. Oh, dia sambung macam jam bunyi. Dia macam. Alah mari saman sekali lagi. Marah dia. Ini kan ceramah perdana. Apa nak azannya? Jalan je lah. Saya mari jauh. Oh, tak mahu ustaz memang sini. Pesen kita azan. Oh, tak apa lah. Dia lipat kitab. Tutup kitab balik. Berlaku. Balik. Terpinga-pinga pengurusi masjid. Balik ustaz. Ada pesen gitu. Kita terima cerita ni. Kalau Nabi Yunus dulu merajuk, jatuh dalam laut, makan ikan. Penceramah merajuk, jatuh sungai, makan ikan patin. Sama makan ikan patin. Merajuk apa? Nabi kita tak pernah sekali merajuk. Tak pernah sekali. Cerita Taif, cerita macam-macam tempat lagi Nabi kena hina apa semua. Tak pernah kan? Nabi ni sabar tuan-tuan. Sabar. Jadi orang macam ni layak tak kita undi? Layak. Dia lebih hebat daripada sama Nabi. Dia hebat lagi. Ni bukan kita hina Nabi Yunus. Tak. Kan ada orang kata, ustaz malam ni duk banding, duk kata Nabi lain. Bukan ngata ni. Cerita dalam Quran. Nak tunjukkan Nabi kita lebih layak kita berikan kedudukan maqam mahmudah itu tadi. Jadi minta Nabi Yunus tarik dirilah dari pencalonan. Memang tu bukan tak layak, Nabi kita layak lagi. Kalau tadi siapa tarik pencalonan tadi? Nabi Nuh minta tarik pencalonan. Nabi kita lebih layak lagi. Nak banding dengan Nabi mana lagi? Nabi Musa AS. Ini bukan kita hina Nabi Musa tak. Nabi Musa tetap kita hormati sebagai Nabi yang berjasa pada kita. Apa jasa besar Nabi Musa pada kita? Semayang 5 waktu. Tanpa nasihat dan cadangan Nabi Musa, semayang kita 50 waktu sehari. Jadi kita ucap terima kasih kepada Nabi Musa. Kita respect dia. Namun, kalau nak banding, kalau pencalonan tu 1 lawan 1 lah, Nabi Musa lawan Nabi kita, saya fikir Nabi kita patut lebih menang lagi. Apa sebab? Nabi Musa walaupun hebat, dia punya tahap kesabaran dia tak setinggi Nabi kita. Dan ini direkodkan dalam Quran, surah Taha. Apa cerita dia? Cerita dia ialah, Nabi Musa ni dia berdakwah di Mesir. Jadi dia duduk di Sinai, semenanjung Sinai. Dia nak pergi bermunajat tunggu wahyu di Bukit Tur Sina, bawa umat dia, kaum dia. Nabi Musa ni dia ada PA, dia ada assistant. Siapa nama pembantu dia? Nabi Harun. Saudara dia juga. Kenapa Nabi Musa ada pembantu? Sebab Nabi Musa ni dalam setengah riwayat menyebut, dia ni tak boleh bercakap secara fluent, secara lancar. Dia bukan pemidato. Sedangkan dia nak berdakwah pada Firaun. Firaun ni kaki pidato. Dia memang pemimpin, biasanya memang pandai bercakap lah. Pemimpin, kalau pidato, terpukau semua orang. Memang ada orang Tuhan bagi anugerah, cakap sedap.
pidatonya lancar. Jadi Nabi Musa tak ada bakat itu. Apa sebab? Kerana lidahnya ada masalah. Dikatakan Nabi Musa ni lidahnya tak boleh sebut cara molek. Itu kan terkenal doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, tolong longgarkan ikatan pada lidah aku. Nabi Musa dia payah nak sebut diction yang tepat. Pronunciation dia kurang. Jadi dia perlukan satu orang pembantu untuk nak jadi jurucakap dia. Dikatakan begitu. Jadi sepeninggalan Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, dia minta Nabi Harun tolong jaga kaum ni. Mu tolong tengok puak-puak ni. Semayang bang dia macam mana. Faham tak? Faham, kata Nabi Harun. Beres, aku ada kerja. Dia naik lah. Bila dia dah selesai dapat wahyu apa semua, dia pun turun. Bila dia turun, dia dapati kaum dia masuk air belaka. Sampai ada hak ukir patung batu. Batu tu buat patung. Patung lembu. Musa Samiri dia panggil. Dia sucikan pula lembu tu tadi. Jadi bila Nabi Musa tengok dah keadaan jadi bolok begitu, dia cari siapa? Dia cari Nabi Harun. Dia cari Nabi Harun. Kemudian dia telah cakap kepada Nabi Harun. Dan percakapan Nabi Musa itu direkodkan dalam Quran. Apa kata Nabi Musa pada Nabi Harun? Qala ya Harun ma manaka idh ra'aitahum dhallu ala tattabi'ani afa asaita amri. Kata Nabi Musa, Harun, apa yang menghalang kamu mengambil tindakan ketika kamu lihat mereka sesat? Ala tattabi'ani afa asaita amri. Adakah mu sengaja nak derhaka dengan perintah aku? Tuan-tuan yang dengar ayat ini, mungkin tuan-tuan akan kata, oh agaknya Nabi Musa panggil Nabi Harun warning. Dia pun cakap, Harun, buat apa mu nak jaga budak-budak kita? Buat apa mu nak derhaka cakap aku? Tuan-tuan, Nabi Musa bukan cakap begitu kepada Nabi Harun. Allah rekodkan dalam ayat yang hujungnya, Qala ya bna umma la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, ni Nabi Harun merayu pula. Janganlah bercakap sambil tarik janggutku. Janganlah tipah kepalaku. Nabi Musa sambil tarik janggut. Harun, mai sini. Apa mu tak jaga budak kita? Apa budak ni? Dia buat gitu ke Nabi Harun. Nabi Harun jangan tarik janggutku. Ya la ta'khuz bi lihyati. Janganlah tarik janggutku. Wala bi ra'si. Jangan pegang kepala aku. Nabi Musa. Nabi Musa ni dia pemanah. Dia pernah tumbuk orang, mati. Satu penumbuk dia mati. Nabi Musa ni dia orang hebat. Nabi Musa. Kita akan lanjutkan lagi cerita ini selepas daripada ini kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang lepas azan nanti doa sungguh-sungguh supaya Nabi kita dapat maqam mahmudah. Ni nak kempen biar undi biar banyak malam ni dapat di kampung ini. Jadi kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini berkaitan Maulidur Rasul. Kita sedang bincangkan salah satu daripada perkara yang Nabi nak sangat kita bantu baginda, iaitu mendoakan dia dapat maqamam mahmudah. Terima kasih kepada yang sudi memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan supaya Nabi kita benar-benar bukan sekadar dicalonkan tapi dapat anugerah maqamam mahmudah itu. Kerana saingannya begitu banyak sekali, iaitu Nabi-Nabi yang lain pun ada kelebihan masing-masing. Tapi malam ni kita selaku masjid yang menyambut Maulid Rasul, kita nak macam kempen manager lah. Moga-moga suara kita didengar juga pihak-pihak luar. Banyakkan doa biar Nabi kita dapatlah kedudukan itu. Apa sebab? Memang Nabi kita layak. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, tanpa kita nak merendahkan kedudukan Nabi yang lain, Nabi kita memang layak. Ini yang sedang kita ceritakan. Kami mohon izin daripada jemaah untuk anjurkan sikit pelaksanaan solat isyak berjemaah
untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian tentang tajuk Maqam Mahmuda ini. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia mendapati kaum dia masuk air, yang menjadi mangsa ataupun tempat dia melepaskan kemarahan adalah Nabi Harun. Dan cara dia marah pada Nabi Harun tu marah betul. Tarik janggut, tipah kepala macam-macam. Dalam surah yang lain, Nabi Harun alaihissalam, Allah rekodkan dia cuba nak explain pada Nabi Musa. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Kesian Nabi Harun, dia merayu kepada Nabi Musa. Wahai saudaraku Musa, kaumku, sebenarnya kaum kita telah menganggap aku ni lemah dan mereka hampir nak membunuhku. Maknanya Nabi Harun nak beritahu, janganlah marah depan orang. Orang ni dia pandang saya ni tak ada power. Yalah, number 2, timbalan pengarah. Orang tak hormat tuan-tuan. Orang dengar cakap pengarah, timbalan pengarah orang tak hormat. Walau grade 54 sekalipun. Orang hormat pengarah lagi grade jusa. Jadi anak buah tak dengar cakap timbalan. Orang dengar cakap pengarah. Timbalan nak buat arahan, orang pergi refer pula pada pengarah. Timbalan tak laku. Jadi saya ni dianggap lemah. Wahai Musa, saya ni dianggap lemah. Dan janganlah jadikan musuh-musuh saya gembira melihat keadaan saya. Hak kena tarik janggut, hak tipah kepala. Jangan masukkan saya sebagai orang yang dizalimi, wahai Musa. Surah Al-A'raf ayat 150. Bukan kita kata Nabi Musa ni bekeng ke tak nak ngabar. Tuan-tuan setakat dengar ceramah pasal Nabi kita, pernah tak Nabi kita buat begitu? Pada mana-mana sahabat dia? Never. Adakah kesabaran Nabi tak pernah diuji? Nabi banyak kali diuji kesabaran, la ilaha illallah. Tuan-tuan, Nabi kita pernah berlaku insiden yang menggugat keselamatan di Madinah. Yang mana sahabat sendiri membocorkan rahsia besar negara kepada musuh. Bukannya orang munafik. Veteran perang Badar. Sahabat kesayangan Nabi. Bocor rahsia rancangan nak diadakan Fathu Mekah. Nabi kan dah lama berajak nak masuk Mekah. Buat umrah, buat ibadah, balik kampung lah. Jadi Nabi pun buat perancangan. Kita masuk Mekah. Berapa ration nak bawa, berapa kuda nak bawa, berapa unta nak bawa. Buat mesyuarat jawatan kuasa. Minit mesyuarat itu dibocorkan. Oleh siapa? Sahabat Nabi nama Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah, dia telah hantar satu surat, kirim kepada seorang perempuan. Surat pada orang Mekah tentang rancangan Nabi itu. Macam mana Nabi boleh tahu surat tu bocor? Nabi ada special branch. Ingat kita yang ada SB? Tak. Nabi punya SB lebih hebat daripada SB kita lagi. Kita dalam masjid ni pun ada SB, tuan-tuan. Tak kenal mana satu SB. Tapi SB Nabi tak boleh lawan SB kita. Apa sebab? SB Nabi, Jibril. Jibril. Bila SB, Jibril, macam mana kalah segala special brand dalam dunia? FBI, kalah Mossad, kalah pula ke? Sebab Jibril dia nampak orang tak nampak dia. Macam special brand sini, kita nampak dia, tengok kuku, tahu dah. Kita kenal dia special brand. Jibril siapa dia pernah tengok? Dia cerita pada Nabi, ya Rasulullah, bocorlah rahsia. Siapa dia bocor? Hatib bin Balta'ah. Surat tu ada on the way dekat Raudatul Khah. Minta komando terbaik, gigak. Nabi pun panggil 3 orang komando dia yang terbaik. Diketuai oleh Ali, Talhah dan juga Zubair. Ni dia punya 69 komando lah. Pancung tak tanya punya panglima belaka ni. Ali, pergi ke Raudatul Khah. Kejar, paling laju pun boleh kejar. Cari satu orang perempuan. Dia bawa surat. Ambil daripada dia. Ali 3 orang kejar. Dapat. Tahan satu perempuan. Perempuan tu, bila Ali tahan, Ali kata, kak bawa sini surat. Perempuan tu tak nak ngaku.
Surat apa? Kok suruh tebing main? Saya banyak kerja ni. Bagi surat. Kalau tak bagi surat, kami telanjangkan. Kok tengah-tengah padang pasir. Perempuan tu takut lah kalau kena telanjang. Memang jadi habuan sungguh lah. Tengah padang pasir telanjang gitu. Ali dia ambil cara begitu sebab tugasan. Dan kebetulan pula zaman itu tak ada suhakam. Jadi memang tak ada lawyer lah akan bela dia. Jadi tak ada masalah lah, suhakam tak ada. Zaman sekarang jangan main dengan dashcam, kamera. Kita sekarang tuan-tuan netizen lah, lebih pada suhakam lagi sekarang. Saya kalau tengok orang-orang kiri, netizen lah, dashcam ni bagi saya, dashcam ni ada bagus, ada tak bagusnya. Tak bagusnya adalah orang manusia akan dihukum sebelum dihakim. Manusia akan dihukum sebelum dihakimi. Sian sungguh. Kadang tak tahu salah siapa. Tengok motor jatuh, keregur. Orang punya hukuman pada kereta hak langgar tu. Oh ni lah kereta, hukuman dahsyat dah dapat. Padahal belum dihakimi lagi. Siapa hak tak signal, siapa hak masuk lorong salah, siapa hak bawa macam orang gila. Orang tak peduli. Orang hukum sebelum hakim. Payah. Nak panjang pula ceritanya kan. Balik pada Ali tadi, dia dapat surat, dia bawa pada Nabi. Nabi dapat tengah malam, panggil mesyuarat tergempur. Mesyuarat keselamatan negeri. Panggil Omar apa semua, penasihat dia. Ali, dia bagi ke Omar. Omar baca surat. Omar baca. Omar pun dia orang mana. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuku hadzal munafik. Ya Rasulullah, beri saya kebenaran, saya nak kerat leher munafik ni. Korang hajar sungguh. Komplit minit kita dia masuk. Tak ada pindah-pindah langsung. Kata Nabi, jangan-jangan. Itu bukan cara kita. Nak cara ini maklumat sulit ya Rasulullah. Macam mana dia boleh bocor kalau musuh tahu ni? Kita kena ambil tindakan. Jangan tolak ansur sangat ya Rasulullah. Jangan. Innahu qad syahida badra. Jangan. Dia ni veteran perang Badar. Nabi ni dia ada satu perangai. Ni kita kena ikut perangai ni. Dia sangat hormat kepada veteran tentera. Dia sangat hormat. Mana-mana orang yang pernah pergi perang zaman dia, orang tu akan dia beri penghormatan yang tinggi. Bahkan dalam setengah keadaan dia doakan masuk surga dah. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Orang yang pernah berjuang bersama aku, kata Nabi, buatlah koksai-koksaimu. Sebab mu semua, aku doa masuk surga belaka dah. Hadis Bukhari. Nabi sangat hormat pada bekas anggota. Sebab kita kena ada perangai ni. Hormat kepada bekas polis, bekas tentera. Macam di Malaysia ni kesian tuan-tuan. Kalau bekas tentera apa semua, kalau zaman kita sekolah dulu sampai buat rayuan tabung hari pahlawan, malu. Mau lanting pergi ke sekolah, jatuh standard. Kita tak nak gitu. Kita kena hormat mereka. Tapi Nabi panggil Hatib bin Balta'ah. Hatib, apa mau buat gini? Apa mau nak bersekongkong dengan musuh? Hatib takut menggeletar tu. Bocor rahsia. Kalau hukuman sekarang, hukuman mati. Kalau hukuman sekarang, membocorkan rahsia. Kalau dah hudud sekalipun buruh, penderhakaan, boleh dihukum mati juga. Tapi Nabi ni, kalau Nabi Musa lah di kedudukan itu, Harun baru anak buah dia ukir batu je, tarik janggut. Rasa kalau dia lah kedudukan itu, dia memang tarik Hatib keliling Madinah, pusing Madinah. Naik kuda kamu. Ikut aku sekali. Hatib kata, ya Rasul, saya demi Allah tidak berniat nak jejah perjuangan Islam. Tak. Saya hanya pesan kepada keluarga saya di Mekah. Saya ramai keluarga di Mekah. Saya pesan kami orang Madinah nak masuk Mekah. Jadi dijangka akan berlaku darurat. Akan berlaku kapiu. Berlaku genjatan senjata. Akan berlaku PKPD. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Jadi mungkin tak boleh keluar rumah. Kafiu pagi sampai pagi esok. Jadi saya minta dia orang, tolong beli makanan siap-siap. Itu je ya Rasul. Beli susu anak, pamper anak, beli topak ke apa. Simpan siap-siap. Supaya kalau kafiu nanti kena perintah berkurung, keluarga saya tidak menderita. Saya niat baik ya Rasulullah. Tak ada nak bocor rahsia.
Walaupun niat dia betul, Allah turunkan surah Mumtahanah ayat pertama. Allah tegur dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku sebagai kawan setia yang kamu sampaikan pada mereka berita-berita sulit tentang Muhammad dan kamu beri itu ilaihim bil mawaddah, kononnya atas sebab kasih sayang. Jangan, kata Allah. Mu sayang memang sayang, tapi rahsia-rahsia jangan cerita semua. Rahsia sulit dalam kain jangan cerita ke musuh. Walaupun musuh tu adalah kekasihmu. Sebab dia musuh Allah. Dia musuh Allah dari segi akidahnya. Nah, itu nasihat untuk kita jugalah. Jadi inilah Nabi kita. Tak pernah kasar dengan orang, tak pernah baik. Nabi ni memang baik. Layaklah kita angkat dia sebagai insan yang bakal mendapat gelaran maqam mahmudah tu, layak. Kalau kita nak cerita apa lagi kebaikan Nabi kita? Kebaikan Nabi kita ni tuan-tuan, dia ni sanggup hidup susah. Kita tak kata miskin. Saya tak setuju sangat kalau orang kata Nabi kita miskin. Nabi kita bukan miskin. Dia ada harta. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Sebab dia diberi pilihan untuk hidup kaya. Bukan tak diberi pilihan. Nabi kita pernah dapat offer untuk jadi raja. Bukan tak pernah dia offer. Pernah. Tapi Nabi kita tolak. Adapun Nabi-Nabi lain yang kita kenal dalam Quran, dalam sejarah, memiliki pangkat, kekuasaan, kedudukan, jadi raja. Apa sebab mereka dapat itu semua? Sebab mereka minta. Nabi kita minta jauh sekali. Ditawar, tolak. Orang macam ni tak baik lagi, tuan-tuan. Ditawarkan, tolak. Ada Nabi lain memang minta. Saya ambil contoh, bukan kita nak merendahkan. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita rapat dengan Nabi Sulaiman. Orang Melayu dengan Nabi Sulaiman ni kamcing. Sebab banyak cerita kancing dengan buaya tu semua sebab nak mengadap Nabi Sulaiman. Jadi kita daripada kecil dengar cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni, dia memang hebat. Dia adalah raja, dia Nabi, dia kaya, kuasa tanpa batas. 4 perkara ni hak kita berebut siang malam politik apa semua pun. Kuasa, lepas tu dia raja, dia Nabi, dia percayai, dan dia kuasa tanpa batasan. Hak ni hak kita bolak siang malam. Ni yang kita nak. Nabi Sulaiman ada semua. Dia lah raja. Berapa ramai orang ngaku nak jadi raja sekarang? Ramai. Dia raja. Dan dia bukan ngaku dia jadi raja. Memang dia anak raja. Dia anak raja. Dia raja betul. Berpatik kita kalau dengan dia ni. Bangsawan betul. Dan dia Nabi. Nabi berapa ramai orang ngaku Nabi. Kenapa orang nak ngaku Nabi? Penghormatan. Oh jangan ke jadi Nabi jadi penceramah. Orang hormat lah tuan-tuan. Nak jadi penceramah. Tapi saya tak ada sangat lah. Orang beri sangat. Penceramah. Saya tengok kalau penceramah ni. Kalau namanya ada Al di belakang. Itu biasa orang akan hormat lain sikit lah. Kalau ada Al. Ustaz ni Al. Oh tu lain. Dia punya tahap pegang lutut dia lain. Ni kan jauh, sekaki, 2 kaki jauh. Ni kalau ada Al tu lain, dia punya orang minat dengan kita. Jadi saya tak ada lah Al dah. Saya Badrishah bin Alauddin. Dah ada Al, nama bukan Al. Padan dah Alauddin tu, Al tu. Jadi penceramah pun orang muliakan, dia pula jadi Nabi. Jangankan jadi Nabi, ngaku keturunan Nabi pun orang muliakan tuan-tuan. Ngaku keturunan Nabi je. Mari tak payah ceramah, ambil gambar, orang suka dah. Sebab penghormatan. Nabi Sulaiman memang dia Nabi. Bukan dia ngaku-ngaku Nabi. Hak kita sekarang, hak Jabatan Agama tangkap banyak, ngaku Nabi. Hak di Selangor, ngaku jadi Rasul Melayu. Kena tangkap lah, masuk penjara lah. Dia letak jawatan lah baru ni. Letak jawatan, minta penjawatan baru. Dia hantar surat ke Jabatan Agama. Masuk Terengganu, Maidan pun dia hantar. Dia kata minta buat pelantikan baru Rasul Melayu. Sebab Melayu kena ada Rasul. Panjang surat dia. Saya baca surat tu. Oh, letak jawatan. Johor ada ngaku Nabi juga. Habis tangkap belaka lah. Jabatan Agama Selangor, Jabatan Agama Johor pernah tangkap Nabi.
Tapi dua jabatan ni tangkap Nabi je. Tak boleh lawan jabatan agama faham. Jabatan agama faham tangkap Tuhan. Lagi. Ngaku jadi Tuhan pun ada. Matilah Tuhan. Matilah. Tapi sebab sekarang ni jabatan agama bekai-bekai. Orang takut dah sekarang. Mana ajaran pelik-pelik lari habis dah. Semua duduk luar negara belaka. Yang tuan-tuan tengok viral-viral video orang tu. Semua duduk luar negara belaka tu. Tak ada. Kalau sini sekejap dia ambil. Dia ambil sekejap. Sekarang ni muda. Pengawal kuasa muda-muda belaka. Viral je dia ambil selalu. Cari alamat mana. Ambil selalu. Tak ada lah sekarang. Tak ada chance. Tak ada kompromi lah. Orang tu sekarang lari. Duduk luar negara ramai sekarang. Jadi Nabi Sulaiman memang Nabi betul. Dan dia pula kuasa tanpa batas. Nabi Sulaiman tuan-tuan. Dia punya kuasa tanpa batas. Bayangkanlah. Dia boleh pindahkan istana Balqis itu. Istana Balqis itu bukan duduk dekat-dekat. Ini bukan daripada Batu Enam bawa ke sini. Tak. Istana Balqis itu beribu kilometer jauhnya. Ada pendapat kata Ratu Sheba ni. Ratu Balqis ni. Malikat Bilqis. Ada yang kata duduk di Yaman. Tapi ada juga hipotesis yang mengatakan Istana Balqis tu duduk di Tanah Jawa. Daripada Indonesia. Ini bukan cerita pasal masalah klaim. Tak klaim, tidak. Tapi ada yang mendakwa Ratu Balqis tu di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Sebab kalau kita pergi ke Jogja, dia ada candi banyak. Candi Prambanan. Candi ada 3. Borobudur di Magelang. Kemudian ada di Prambanan, ada satu lagi Ratu Boko. Ratu Boko tu Balqis lah. Sleman, Kabupaten Sleman. Sleman tu Sulaiman. Jadi katanya dulu tu kota Ratu Balqis dipindahkan oleh Nabi Sulaiman bawa ke Jerusalem. Punyalah tera. Zaman tu mana ada JNT tuan-tuan. Dia boleh arahkan makhluk apa pun kita tak tahu. Hebat Nabi Sulaiman. Kuasa tak ada batas. Jadi orang pun baca cerita Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman dia. Orang pun ada satu buku orang putih dulu buat. Dia buat buku The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today. Ada 4 orang penulis daripada Amerika. Dia menceritakan kehebatan Nabi Sulaiman. Dalam buku tu dia disebutlah dan kedudukan dia tidak boleh ditandingi oleh nabi-nabi yang lain. Dia nak ngabarkan Muhammad dogok miskin. Tengok Nabi orang Yahudi. Hebat. Kaya. Kita katakan malam ini. Nabi kami ni. Dia memang tak kaya. Dia memang bukan raja. Tapi dia tak andak. Dia ditawarkan dia tak andak. Dia tambuh. Dia boleh nak. Tapi dia tambuh. Adapun Nabi Sulaiman tuan-tuan. Bukan kita nak pecah rahsia dah. Dia jadi hebat begitu. Dia minta. Allah rekodkan permintaan dia dalam Quran. Surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku. Tolong anugerahkan aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh siapa pun selepas daripada aku. Engkaulah Maha Pemberi. Ayat ini kalau awak baru jadi YB boleh frame besar-besar tok di jabat. Mana doa Nabi Sulaiman supaya diberi kuasa tanpa batas. Yang tak ada orang boleh jadi macam aku lepas ni. Saya banyak YB saya bagi ayat ni tapi tak percaya. Tu lompat sana, lompat sini, pelaraya kecil, pelaraya besar. Sana. Sebab mu tak percaya ayat Quran. Ini doa Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Kurniakan aku kekuasaan yang takkan dimiliki oleh siapa pun lepas pada aku. Kurang-kurang 3 penggal dalam tangan. Baca doa ni insya-Allah. 3 penggal. Mudah-mudahan. Dan umur 50 pencen. Mudah-mudahan. Ni gurau sajalah. Ada pula beramal sungguh. Okay, buat hari esok buat akad. Tapi ayat Quran bukan jampis kapah tu. Tu doa Nabi Sulaiman. Tapi Nabi kita tak minta, tak pernah sekali. Bahkan di-offerkan. Ada satu hadis riwayat Tabrani juga Baihaqi. Diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Annallaha arsala ilan nabi malakan minal malaikah ma'al malaki Jibril. Kata Ibn Abbas, pernah sekali
Allah utus Jibril jumpa Nabi. Dan Jibril bawa pula satu malaikat. Yang Nabi tak kenal malaikat ini. Faqala lahul malak. Malaikat hak baru ni, dia cakap kepada Nabi kita, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Inna Allah Azza wa Jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan abdan au nabiyyan malikan. Ya Rasulullah, saya perkenalkan diri saya. Rupanya malaikat ni malaikat dari JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, untuk nak sambung kontrak sambung kontrak pejawatan. Dia agak ini nak bagi faham mudah lah kan. Dah pencen sambung kontrak, kena renew kontrak. Jadi datang malaikat ni tanya, Ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk nak renew kontrak. Cuma kali ni ada sikit tawaran baru, iaitu yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan abdan au nabiyyan malikan. Ada terma baru, Ya Rasulullah. Tuan diberi pilihan jadi Nabi, tapi dalam masa yang sama kekal jadi hamba biasa. Ataupun Tuan kekal lagi jadi Nabi, tapi kali ni kita upgrade. Malikan. Boleh jadi raja pula. Jadi biasa jadi orang biasa. Sekarang ni ada terma baru, boleh jadi raja. Tuan nak hak mana? Oh, tawaran baru. Mana jawatan Nabi tu kekal, cuma upgrade, naik grade. Jusa A, contoh begitu. Atau kekal grade 54. Mana senang? Hai. Nabi ketika di offer, dia tidak jawab terus. Dia mikir juga. Hai. Kuasa pun mustahak juga. Kalau aku jadi raja, Abu Jahal mesti segan sikit dengan aku. Sekarang ni dia buat lebih kurang. Dia grade 54. Aku 48. Dia tak pandang aku ni. Kalau Jusa A, so itu contoh nak bagi faham mudah. Bukan level Nabi Jusah ni. Lebih lagi kedudukan Nabi. Faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustashir. Fa'auma'a ilaihi antawatu. Nabi tak buat keputusan. Nabi pandang pada Jibril selaku penasihat dia. Nabi buat isyarat pada Jibril. Nabi tak tanya, buat isyarat. Taklah dinyatakan oleh Ibn Abbas macam mana isyaratnya, tapi kita gambarkan mungkin Nabi pandang Jibril. Gitulah gambarnya. Pah, ke mana? Nak saing gedok ni. Fa'au ma'a ilahi antawata. Jibril pandang pada Nabi, Jibril tunjuk isyarat macam, kita tak pasti apa isyarat, tapi kita gambarkan. Okay, Jibril kata, tawaduk ialah sederhana. Stay humble. Stay under radar. Tak payah jawatan tinggi. Seolah begitu. Faqala Rasul, okey, bal nabiyyan abdan. Tak apalah Encik Malaikat JPA, saya pilih Nabi tu memang saya sambung lah, tak ada masalah. Tapi saya pilih jadi orang biasa je lah. Saya jadi hamba. Hidup biasa-biasa. Hadis Tabrani dan Baihaqi. Tuan-tuan ingat senang dapat orang macam ni. Kita kalau orang fu jadi calon, tuan-tuan gelopor, tuan-tuan. Ni berapa lama kerja boleh pencen. Encik tugas 36 bulan jadi yang Muhammad tu, kalau dapat pencen penuh sama macam orang kerja 30 tahun. Oh, sedap juga yuk jadi YB. Tak apalah, saya setuju je lah. Kalau kita ditawarkan ni bukan senang. Nak tolak bukan senang. Sebab imbuhannya banyak. Allowance ni, dapat gaji banyak ni, dapat kelebihan ni, boleh claim ni. Siapa tak suka? Tapi ada setengah orang, dia tak pandang itu semua. Jadilah awak ni, boleh kita lantik jadi calon. Saya kekal macam ni sajalah. Saya nak jadi macam ni, ngajar kulu kele, betulkan umat, betulkan diri sendiri, betulkan keluarga. Contoh begitulah. Diorang kini berjiwa besar. Padahal kalau dia masuk bertanding, winnable candidate. Tahap wali ni, W-A-L-I, winnable, E saya tak ingat, L likeable, I tu apa saya tak ingat. Ada tahap wali. Masuk menang je. Nama dia nama besar. Tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Nabi ni tuan-tuan, dia ditawarkan banyak kekayaan, tapi dia tak ambuh. Pernah sekali Aisyah, dia kata pada Nabi, Ya Rasulullah, berapalah susahnya hidup kita ni. Asal hari Senin, tak ada makanan, puasa. Tak ada makanan, puasa. Oh, teruk kita ni. Berapa miskin sangat, Ya Rasul. Nabi, dia sebut kepada Aisyah, Ya Aisyata, Lau syi'tu, la ajrallahu ma'i jibal al-dhahabi wal-fiddah. Wah Aisyah, kalau aku nak,
Allah akan menjalankan bersama dengan aku. Gunung-gunung ni semua jadi emas dengan perak belaka. Ni Ibn Sa'ad riwayatkan dalam kitab Tabaqat dia. Nabi kita cerita, Madinah ni, wahai Aisyah, Allah boleh tukarkan gunung hok keliling rumah kita ni jadi emas. Tapi aku tak embuh. Aku tak embuh. Apa tak embuhnya ya Rasulullah? Aku fikir umat aku. Fikir apa umat? Aku fikir umat aku tak boleh masuk surga. Serabut aku mikir. Aku nak pastikan dia masuk surga belaka. Fala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam Quran Allah kata, "Eh Muhammad, aku berimu segala nikmat, kekuasaan, kedudukan, mu pasti suka." Apa jawab Nabi kita? Boleh ya Allah, tapi saya nak pastikan umat saya semua masuk surga belaka, jangan masuk neraka. Malaikat kata, tak boleh, umatmu ada macam-macam pesen, orang kerti bahasa ada, orang tak kerti bahasa ada. Jadi orang tak kerti bahasa kena denda dulu. Izan la arda ya Rabb wa wahidun ummati finnar. Tak apalah, saya tolak semua tawaran, selagi tidak ada hitam putih jaminan, semua umat saya masuk surga belaka. Kalau tak ada hitam putih tak apa, saya susah gini, tak apa. Orang baik macam ni, takkan tuan-tuan tak nak undi lagi? Undilah. Maqam Mahmudah kita bagi. Dapat kedudukan paling istimewa. Nabi kita memang simple lah. Orang yang sangat relax, sangat tenang, hidup bahagia dengan sederhana. Padahal tuan-tuan, Nabi kita, sebab tu saya tak setuju kalau orang menggunakan ayat Nabi kita miskin. Tak betul. Nabi kita ni bukan miskin. Dia hidup sederhana. Dia ada harta. Tapi dia memilih hidup sekodar. Tuan-tuan tahu tak menantu dia jutawan? Siapa menantu Nabi kita? Sayyidina Ali memanglah miskin. Dia 69 komando. Orang askar ni bukan yang boleh kaya sangat. Salah seorang menantu Nabi namanya Osman bin Affan. Osman bin Affan 2 kali jadi menantu Nabi dan dia jutawan. Siapa beli telaga Yahudi masa mula-mula hijrah? Abdul Rahman bin Auf. Tak. Abdul Rahman bin Auf masa mula hijrah, mana ada duit, company pun tak ada. Baru nak daftar syarikat dekat SSM. Tak buka kedai lagi, enterprise ada lagi. Habis jutawan mana yang beli telaga Yahudi ketika itu? Yang beli Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf? Menantu Nabi. Kalau kita tuan-tuan pop mentua, ada menantu jutawan, congek jalan lah kampung. Tonggek gini jalan. Menantu aku jutawan. Tan Sri pula. Menantumu. Dia start ayat ujung tu. Menantumu. Ke mana? Nabi menantu dia jutawan. Dia relax je. Sederhana. Kalau dia nak pau menantu dia boleh. Pau. Tapi tengok. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ma syabi'a Rasulullah. Salasata ayamin mutawaliyatin. Aku pengalaman dengan Nabi. Tak pernah kenyang 3 hari turut-turut. Tak pernah. Kenyang mesti alternate. Hari ni hari Senin, hari Selasa. Kenyang, Rabu, kenyang, Khamis, lapar. Jumaat, kenyang, Sabtu, lapar. Ahad, kenyang, Isnin, lapar. Dia tak pernah mutawaliyat. Tak pernah berturut-turut. Kita malam ni berapa hari dah kenyang? Kenyang hokmo. Kecuali hok puasa hari Senin, tahniah. Tapi kalau kenyang hok perut, bangun pagi kenyang lagi. Hok malam tadi tak habis lagi. Bangun pagi, kenyang lagi. Orang lain bangun pagi, lapar. Dia bangun tu kenyang lagi. Punyalah makan sampai tengah malam. Nabi tak. Mungkin, sebab dia miskin. Bukan miskin. Menantu dia jutawan. Dia jenis itu. Macam kita masjid, kalau orang buat ceramah, habis ceramah buat kambing. Makan kambing. Panggil penceramah. Sebab penceramah suka makan kambing. Kita bagi kambing ke ustaz-ustaz. Ustaz makan. Wow. Tuan-tuan mau makan. Sambil makan cerita sunnah Nabi. Masya Allah. Nabi makan kambing. Sunnah. Wow. Sunnah Nabi. Masya Allah. Iya ke Nabi sunnah makan kambing? Ngaji di mana? Saya dengar tukang jual kambing tu cerita. Memang orang tukang jual kambing akan cerita sunnah Nabi makan kambing. Tanya jual ikan kembung, dia cerita sunnah Nabi makan ikan kembung. Orang nega kan? Memang akan guna dalil. Betul ke dalil tu? Tak betul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita. Siapa Anas bin Malik? Dia ada local standby lah nak bercakap tentang Nabi.
Memang dia pembantu Nabi, PA Nabi. Daripada dia kecil. Ma akalan nabiyyu khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta liqi Allah. Aku tak pernah tengok Nabi makan roti empuk, roti lembut. Macam capati hok lembut dak. Roti dia kerah. Roti Arab hok boleh kata orang kau hok kerah tu. Dan tak pernah aku tengok dia makan syatan masmutatan. Apa makna syatan masmutatan? Kambing panggang. Tak pernah. Sepanjang aku jaga dia sampai dia wafat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan pula pening. Habis orang royak kambing sunnah. Kambing memang sunnah tapi bukan hak panggang. Buatlah masakan lain. Mungkin Nabi makan kambing tapi berkuah. Ataupun ada cara lain lah. Yang penting tuan-tuan, makan apa pun, roti canai ke, makan macam kita tengah nasi dagang ke, makan tak masalah. Makan ni usah hunsing lah, makan tak masalah. Selama mana makan tu ikut cara Nabi. Bukan jenis makanannya. Ini bila jumpa orang, Ustaz tak makan kambing, saya tak makan. Tak makan, astagfirullah Ustaz. Macam masuk neraka Ustaz tu kan dia tak makan kambing. Apa tuan-tuan ingat tuan-tuan makan kambing masuk neraka? Tak juga. Makan apa pun Nabi tak kisah. Sunnah jibili, sunnah makanan tak ada masalah. Tapi dia nak lebih pada cara makan. Sama pakaian. Jubah, baju Melayu, semotar ke apa, songkok, bukan ukuran. Cara pemakaian tu mustahab. Kecuali ibadah. Itu kena ikut 100%. Macam tuan-tuan ada orang mari pakai baju Melayu. Adakah saya pakai jubah lebih afdal? Tidak. Adakah tuan-tuan pakai serban, ikat ada hak gantung gini, ada tok kepala ada. Mana satu afdal? Tidak ada masalah. Asalkan pemakaiannya tidak menjadi sombong, tidak merasa lebih baik pada orang. Itu sudah madai. Makan pun sama. Makan kambing ke, roti canai ke, roti payang ke, ada masalah. Cara makan tu mustahab. Suap tangan kanan, baca bismillah, makan beramai-ramai. Itu caranya. Habislah kita bab makan ni susah. Cerita sunnah Nabi. Tadi bab makan tak ada sunnah Nabi. Kalau ceramah malam ni, ada makan tak? Ada, sebab mauluk dengan mulut dekat-dekat tuan-tuan. Jadi tak boleh tak sedia makan. Lepas tu bila makan pula, masa orang kita peluh berkira, makan selera. Masa makan bersimbah peluh. Kalau bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah gading gajah, kerja segan, makan gagah. Habis majlis ni sekarang banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih duduk tak beralih. Duduk pas sambung. Jangan. Tadi nak cerita je Nabi kita tadi. Nabi kita tak. Dia orang hidup sederhana. Orang hak jaga kesihatan. Nabi ni makan sikit. Beza dengan kita. Kita sikit-sikit makan. Lain tuan-tuan. Nabi ni dia jaga makan. Kita asal berjaga makan. Payah. Nabi ni semua makanan dia jadi ubat. Kita lah ni, ubat jadi makanan. Tak makan ubat sehari, habis lebang lah muka. Kemar muka. Payah lah kita ni. Jadi inilah lebih kurang. Sebenarnya banyak nak diceritakan. Tapi ialah, bercerita tentang keindahan dan kehebatan Nabi ni tak terasa masa berjalan. Hatta kalau nak bercerita berhari-hari pun, tak habis ceritahan Nabi ni. Jaring puput merata-rata campur bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua keindahan akhlak Nabi Muhammad. Tak tercerita. Dan kita nak bandingkan dia dengan kita, dengan Nabi-Nabi, dia tetap menjadi insan terunggul sekali sepanjang sejarah. Dan bersyukurlah kerana kita terpilih menjadi umat baginda. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi, yang mana dengan selawat itu Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan,
Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan pada kami apa yang susah dipahami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arifin. Kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi. Berikanlah kami ilham para malaikat. Dan rahmatilah kami, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.